Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar daripada program Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling bagi semester 1. InsyaAllah pada kali ini kami akan membentangkan tugasan bagi kursus mata pelajaran ilmu wahyu dan sains. Isu yang akan kami ketengahkan adalah tentang pencemaran udara yang akan kami kaitkan dengan tajuk tugasan kami iaitu penciptaan langit. Penciptaan langit dan alam semesta menunjukkan bukti keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada era globalisasi ini, seperti mana yang kita sendiri lihat, dunia kita pada hari ini terlalu maksima dengan pelbagai pencemaran dan antaranya adalah pencemaran udara. Hal ini sedikit sebanyak memberi impak yang besar kepada langit dan juga alam sekitar. Fokus kajian kami adalah untuk membincangkan kesan dan solusi tentang pencemaran udara yang berlaku pada masa kini. Hasil dapatan daripada kajian ini, kami dapat menghubungkaitkan ayat Al-Quran dengan fakta-fakta sains yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan hal yang berkaitan dengannya. Dengan melihat dan memerhati tentang penciptaan langit dan kejadiannya akan dapat meningkatkan keimanan dan menambahkan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara objektif bagi tugasan ini adalah yang pertama untuk membincangkan kesan pencemaran udara terhadap langit dan yang kedua untuk mendiskusikan solusi bagi mengurangkan pencemaran yang terjadi pada masa kini. Terdapat 3 kesan pencemaran udara yang telah kami dapati di dalam kajian kami ini. Yang pertama adalah penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ini semakin teruk dari hari ke hari kerana semakin menipisnya lapisan ozon, sinaran ultraungu iaitu sinaran UV yang sampai ke permukaan muka bumi semakin meningkat. Yang kedua adalah hujan asid. Hujan asid juga adalah akibat aktiviti manusia yang tidak bertamadun. Contohnya kegiatan pembakaran, kegiatan perindustrian dan pembuangan bahan api fosil dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah jerebu. Jerebu adalah antara aktiviti manusia saban tahun iaitu pembakaran secara haram yang menyebabkan negara kita dilanda kepanasan dan turut mendapat pelbagai penyakit. Banyak lagi sebenarnya contoh kesan pencemaran udara yang berlaku di seluruh dunia. Tetapi kumpulan kami memfokuskan kepada 3 kesan ini iaitu penipisan lapisan ozon, hujan asid dan jerebu kerana ia kerap berlaku di negara kita. Sebagai pelajar dan masyarakat yang bertanggungjawab, kita hendaklah cakna dan mengambil tahu tentang isu-isu pencemaran udara supaya dengan itu kita dapat menjaga alam ciptaan Allah ini dengan sebaiknya. Bagi mengurangkan kesan pencemaran udara terdapat 3 iaitu yang pertama, meminimumkan penggunaan kenderaan bermotor dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dengan lebih kerap seperti pergi ke tempat kerja, bersama rakan, berbasikal dan sebagainya. Yang kedua adalah mengurangkan penggunaan bahan berasaskan klorofluorokarbon seperti penghawa dingin, peti sejuk dan aerosol. Malah secara tidak langsung ia dapat menjimatkan penggunaan elektrik. Dan yang ketiga adalah mengenakan denda kepada pelaku yang membuat aktiviti pembakaran secara terbuka yang tidak terkawal. Hal ini khusus kepada kerajaan dan badan NGO setempat kerana ia lebih membuka mata masyarakat tentang kepentingan isu pencemaran udara ini. Seterusnya, saya akan membacakan ayat 32 daripada surah Al-Anbiya yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling daripada segala tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Allah menciptakan langit supaya manusia dapat melihat kebesarannya agar dapat meningkatkan lagi keyakinan tentang keagungan Allah. Disebabkan kelalaian dengan dunia menjadikan mereka tidak menghayati kebesaran Allah. Oleh yang demikian, berlakulah kerosakan di muka bumi yang kini jelas di mata semua, iaitu pencemaran udara yang terlalu diambil remeh oleh manusia yang mana punca utamanya adalah daripada sikap tidak bertanggungjawab sesetengah pihak. Baiklah, sekarang saya akan mengupas tentang kesan-kesan yang berlaku akibat pencemaran udara pada masa kini. Kesan yang pertama ialah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon ialah lapisan gas yang membentuk atmosfera yang akan mengelilingi bumi. Atmosfera terbahagi kepada 5 lapisan iaitu troposfera, stratosfera, mesosfera,
termosfera dan exosfera. Lapisan ini berfungsi melindungi bumi daripada sinaran ultraungu yang berbahaya daripada matahari. Peranan lapisan ozon ialah menyerap dan membalikkan semula sinaran ultraungu ke angkasa. Namun, pada masa kini, lapisan ozon semakin menipis akibat daripada pencemaran udara yang semakin berleluasa. Lapisan ozon menjadi nipis oleh sebab pembebasan gas seperti klorofluorokarbon iaitu CFC dan hidrogen oksida. Gas-gas ini dibebaskan oleh sektor perindustrian yang membuat alat penyamar udara, peti sejuk, bahan aerosol dan menjalankan ujian nuklear serta banyak lagi. Ianya dikategorikan sebagai kesan rumah hijau. Gas-gas ini mempunyai bahan yang terdiri daripada campuran klorin, fluorin dan karbon. Semasa CFC dibebaskan ke atmosfera, klorin bertindak balas dengan ozon dan membebaskan oksigen. Ini mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis hari demi hari. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan pencemaran udara yang kedua iaitu hujan asid. Hujan asid secara semula jadi adalah berasid. Hal ini kerana hujan mempunyai nilai pH yang kurang daripada nilai 5 yang mengandungi gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Iaitu ia akan terlepas ke udara lalu ia akan bercampur dengan air hujan dan membentuk asid sulfurik dan asid nitrik. Apabila air hujan turun, ia akan bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di atmosfera. Oleh disebabkan pada masa kini, penggunaan tenaga elektrik dan kenderaan bermotor yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan kadar pembakaran bahan api fosil yang membebaskan berjuta-juta ton sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Inilah yang menjadi punca utama berlakunya hujan asid. Okey, akhir sekali adalah jerebu. Jerebu ini terjadi secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia, iaitu pembakaran, asap kilang, kenderaan. Okey, jerebu ini adalah gas-gas yang wujud secara berkelompok, iaitu gas monoksida, sulfur dan nitrogen. Dan gas-gas inilah yang boleh menyekat pancaran cahaya matahari dari sampai ke bumi. Malah, ia juga mengancam kesihatan manusia disebabkan berkurangnya kualiti udara yang bersih. Terdapat satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jerebu iaitu surah Fussilat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma stawa ila as-sama'i wa yadkhulun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Maksudnya, kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit sedang langit itu berupa asap. Lalu ia berfirman kepadanya dan kepada bumi, turutlah kamu berdua akan perintahku, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa. Keduanya menjawab, kami berdua sedia menurut patuh dengan sukarela. Dari sini kita tahu bahawa segala yang terjadi di muka bumi ini adalah mengikut kehendak Allah SWT. Natijahnya, apa yang dapat kita fahami bahawa terdapat pelbagai hikmah penciptaan langit seperti yang dibincangkan sebelum ini. Malahan firman Allah yang wujud di dalam mukjizat Al-Quran juga menjadi petunjuk kepada khalifah seluruh alam untuk berfikir serta mengambil pengajaran daripadanya. Walaupun masalah alam sekitar ini khususnya masalah penipisan lapisan ozon, hujan asid dan jerebu agak mustahil untuk ditangani, namun semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama untuk menangani masalah ini. Setidak-tidaknya masalah ini dapat dikurangkan. Para saintis dan sarjana barat juga sudah mengkaji tentang penciptaan langit ini dari sudut ilmu sains. Namun pada hakikatnya ia sudah lama dinukilkan di dalam Al-Quran, bahkan sebelum kelahiran mereka lagi. Amat rugilah bagi mereka yang dikurniakan akal fikiran tetapi tidak menggunakannya untuk menghayati kekuasaan ilahi. Akhir sekali, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal fikiran yang waras seharusnya bertanggungjawab dalam memelihara alam semula jadi agar apa yang kita ada pada hari ini dapat dikongsikan pada generasi yang akan datang, insya-Allah. Itu saja daripada saya dan kumpulan saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kami. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.